tol percuma sempena Aidilfitri pada 8 dan 9 April. Tambahan 300 kaunter daftar padu dibuka di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kami mulakan dengan berita baik untuk rakyat Malaysia. Pengguna lebuh raya membabitkan kenderaan persendirian akan menikmati tol percuma selama 2 hari pada Isnin 8 April dan Selasa 9 April bersempena sambutan Aidilfitri tahun ini. Perkara itu dipersetujui kerajaan melalui mesyuarat Jemaah Menteri pada 7 Februari lalu bagi meraihkan rakyat Malaysia terutama masyarakat Islam. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata pemberian tol percuma itu selaras aspirasi kerajaan perpaduan yang menitik beratkan soal kebajikan rakyat dan sentiasa membantu meringankan kos sara hidup rakyat. Pemberian tol percuma itu akan dilaksanakan di semua lebuh raya bermula pada pukul 12:01 tengah malam 8 April dan akan berakhir pada 11:59 malam 9 April. Implikasi kewangan dianggarkan berjumlah 37.60 juta ringgit. Dengan pelaksanaan pemberian tol percuma itu, jumlah kenderaan dijangka meningkat di kesemua jaringan lebuh raya. Berbaki 4 hari tarikh tutup mendaftar pangkalan data utama padu Ahad ini, Jabatan Perangkaan Malaysia menambah 300 kaunter fizikal di seluruh negara bagi memastikan proses pendaftaran dan pengemaskinian maklumat dalam sistem lancar menjelang 31 Mac ini. Ketua Perangkawan Malaysia, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata ini menjadikan jumlah keseluruhan kaunter fizikal dibuka di seluruh negara sebanyak 6,300. Di sini juga ingin saya memaklumkan untuk mengelakkan ketidakketentuan pada hari terakhir 31 Mac hari Ahad 31 Mac kita ingin menyatakan untuk fizikal kita akan menyatakan sehingga pukul 5 kita mungkin akan tidak menerima mengeluarkan nombor lagi lah sebab kita tahu kalau kita tidak ada peraturan begitu masih akan ada datang di saat akhir Namun kaunter ataupun pendaftaran secara atas talian akan berterusan sampai ke tengah malam 11:59. Sejak dilancarkan pada 2 Januari, seramai 8.79 juta orang telah mendaftar dalam sistem tersebut. Umat Islam diajar agar memanfaatkan ruang yang ada untuk menekuni kupasan dan tafsir Al-Quran. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, umat Islam dituntut memperbanyakkan tilawah Al-Quran pada tiap Ramadan bagi meningkatkan darjat dan pahala. Sempena nuzul Al-Quran, beliau dalam satu hantaran di Facebook berkata, umat Islam juga dituntut bertadabbur, memahami seruan dan gesaan Qurani yang syarat dengan mesej akhlak dan kemanusiaan sejagat. Malah memahami mesej Al-Quran itu seharusnya lebih ditekankan kerana Al-Quran itu hidup, berbicara dan menjadi suluhan dalam tiap kurun sejarah. Datuk Seri Anwar turut mengajak umat Islam mengambil ibrah atau pengajaran daripada setiap peristiwa yang tercatat di dalam Al-Quran agar menjadi panduan kehidupan. Ujarnya, penghayatan mesej hikmah Al-Quran akan mendidik umat Islam menjadi insan yang bertakwa, berakhlak mulia, adil dan sederhana dalam segenap perkara. Al-Quran mengajar prinsip hidup bertamadun tinggi dan memacu individu kepada kejayaan dunia dan akhirat. Justru selain membaca, umat Islam perlu memahami dan menghayati makna setiap ayat Al-Quran. Ketua Jabatan Syariah dan Ekonomi Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Dr. Muhammad Syahid Muhammad Noh berkata, ia penting dalam memastikan fahaman umat Islam tidak tersasar dari landasan agama. Membaca itu bukanlah sekadar bacaan, tapi yang lebih jauh untuk kita lebih memahami. Ia merupakan kitab hidayah, Hudal lil Muttaqin. Itulah antara benda yang boleh kita ambil. Satu momentum barulah untuk kita setiap tahun tapi kita tukarlah setiap tahun dengan azam baru untuk mendalami, membaca, memahami dan juga mengamalkanlah. Itu sahaja.
Ujar beliau lagi, bulan Ramadan merupakan kesempatan buat umat Islam lebih banyak menelaah dan mendalami isi kandungan Al-Quran. 21 penyelam penyelamat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia terlibat fasa kedua pencarian kotak hitam helikopter AW139. Pencarian memfokuskan keluasan antara 50 sehingga 100 meter radius berpandukan isyarat daripada pinga. Ketua Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Laksmana Maritim Datuk Hamid Muhammad Amin dalam kenyataan berkata, kotak hitam itu dipercayai berada antara 700 hingga 800 meter dari kawasan pendaratan cemas helikopter di Pulau Angsa pada 5 Mac lalu. Pencarian turut melibatkan kru sonar Pusat Hidrografi Nasional, Tentera Laut Diraja Malaysia, Biro Siasatan Kemalangan Udara dan pihak penyedia perkhidmatan pesawat maritim Malaysia. Setakat ini, penyelam berdepan kesukaran akibat keadaan arus deras di dasar laut selain jarak penglihatan di dalam air terhad susulan dasar laut yang berlumpur. Sebelum ini, pencarian fasa pertama telah dilaksanakan pada 6 hingga 24 Mac lalu dengan menumpukan sekitar 1 km radius kawasan nahas. Dua lelaki warga Myanmar dan Bangladesh disyaki dalang utama sindiket pekerja asing ditahan Jabatan Imigresen JIM menerusi operasi khas di Ibu Negara semalam. Mereka ditahan kerana disyaki melakukan kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959 Palang 63, Akta 155, Akta Pasport 1966, Akta 150 dan Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Turut dirampas wang tunai lebih RM91,000, 12 pasport Bangladesh, senaskah pasport Indonesia, dokumen syarikat, dokumen permohonan program RTK dan 3 unit telefon bimbit. Ketua Pengarah JIM, Datuk Ruslin Jusoh berkata, modus operandi sindiket adalah dengan menjalankan aktiviti sebagai ejen pekerja asing bagi program rekalibrasi tenaga kerja RTK 2.0 menyasarkan warga negara sumber seperti Bangladesh dan Indonesia. Sindiket dipercayai telah beroperasi selama setahun dengan bayaran dikenakan bagi setiap pekerja asing antara RM1,500 hingga RM2,000. Mereka kini ditahan di Depo Imigresen Putrajaya untuk tindakan lanjut. Saudara, program Jualan Madani Raya PJMR 2024 dijangka mencatat jualan RM1.6 juta sepanjang 33 hari program. Program yang bermula 8 Mac hingga 9 April ini menawarkan barang persiapan Aidilfitri dan keperluan harian pada kadar harga diskaun sehingga 20%. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict berkata, dalam tempoh 2 minggu pertama, PJMR anjuran kementeriannya mencapai jualan RM415,800 setakat 22 Mac lalu. Lebih 44,000 pengunjung turut direkodkan. PJMR 2024 berlangsung di Dataran Anjung Syawal, Presin 3 Putrajaya. Program menyediakan 60 reruai melalui penyertaan 28 usahawan dan 13 koperasi. Anih Berhad menjangka trafik mencecah sehingga lebih 180,000 kenderaan sehari bagi lebuh raya Kuala Lumpur Karak pada hari puncak perayaan Aidilfitri tahun ini. Bagi melancarkan aliran trafik terutama di Plaza Tol, seramai 700 kaki tangan akan bertugas sepanjang Aidilfitri selain bantuan Jabatan Sukarelawan Malaysia. Pengurus Besar Kanan Anih Berhad, Datin Razimah Muhammad Razi berkata, bagi lebuh raya Pantai Timur, pihaknya menjangka jumlah kenderaan boleh mencapai sehingga 42,000 sehari. Pada hari biasa, kita punya anggaran trafik untuk KL Karak adalah buat 100,000 kenderaan sehari. Tetapi untuk musim perayaan ini, kita anggarkan kenaikan mendadak kepada lebih dalam 180,000 kenderaan satu hari. Untuk LPT pula, kenderaan untuk satu hari puratanya adalah sebanyak 42,000 dan untuk musim perayaan ini kita anggarkan ianya akan naik kepada 80,000 kenderaan satu hari.
belajar cara melintas jalan. Lihat kiri, kanan, kiri sebelum melintas. Membantu pelajar melintas dan pastikan pelajar selamat sampai. Jangan tiru pemanduan seperti ini. Contohi pemanduan dan peraturan dengan berhemah. Bertemu kembali. Syarikat Pengurusan Unit Amanah Milik Penuh Permodalan Nasional Berhad, Amanah Saham Nasional Berhad, mengumumkan pengagihan pendapatan 5.25 sen seunit bagi Amanah Saham Bumiputera 2 ASB 2 bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2024. 552,297 pemegang unit bakal mendapat manfaat daripada jumlah pembayaran pengagihan sebanyak RM670 juta. Turut diumumkan pengagihan pendapatan 4.75 sen bernilai 1.33 bilion ringgit untuk Amanah Saham Malaysia ASM bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2024. Ia bakal memanfaatkan 699,807 pemegang unit. Sehingga 25 Mac lalu, ASB 2 merekodkan pendapatan bersih terrealisasi sebanyak RM659.95 juta, manakala ASM RM1.42 bilion. Kedua-dua dana memperoleh pendapatan menerusi pendapatan terrealisasi dan dividen daripada pelaburan domestik dan antarabangsa dalam persekitaran inflasi tidak menentu serta kebimbangan terhadap peningkatan kemelesetan ekonomi. Urus niaga ASB 2 dan ASM ditangguhkan sementara dari 29 hingga 31 Mac bagi memudahkan proses pengiraan pengagihan pendapatan. Sekurang-kurangnya 450 usahawan Bumiputera disasar terima manfaat pembiayaan perniagaan RM300 juta tahun ini. Perbadanan Usahawan Nasional Berhad PUNB akan menyalurkan pembiayaan tersebut melibatkan RM200 juta peruntukan kerajaan dan RM100 juta dana dalaman. Setakat ini sehingga bulan Mac, 31 bulan Mac, sebanyak 35 juta telah diluluskan dan insya-Allah kita akan teruskan untuk dapatkan sampai kita punya sasar sebanyak 300 juta. Pembiayaan ini tak takluk pada kita punya mandat kita lah. So kita akan tumpu kepada industri perucitan dan juga pembuangan lah. Tahun lalu, RM325 juta pembiayaan telah disalurkan kepada 417 usahawan. Tambahnya, tahun ini PUNB memperkenalkan program Prosper Impact bertujuan membantu aliran tunai usahawan Bumiputera yang memperoleh projek kerajaan. Beliau berkata demikian pada program Kongsi Rezeki Ramadan PUNB 2024. Seramai 35 anak yatim daripada Pertubuhan Rahoma Darul Fakir terima sumbangan barangan keperluan peribadi berjumlah RM400 setiap seorang. Petron Malaysia terus berkongsi rezeki bersama pelanggan dan masyarakat menerusi program Jelajah Ramadan RTM 2024. Siri Jelajah edisi ke-12 mempamerkan keistimewaan tersendiri apabila ia berkolaborasi bersama RTM menjayakan program tanggungjawab sosial korporat CSR. Menurut Ketua Perniagaan Komersial Petron Malaysia, Muhammad Azri Ibrahim, CSR tersebut turut melibatkan kaki tangan dan pengusaha stesen minyak Petron. Saya rasa spesifik untuk hari ini, kita ada program kita pada hari ini di mana kita memasak 10 jenis bumbu dan semua gas memasak dibekalkan oleh syarikat Petron pada hari ini dan kita akan edarkan kepada 5 stesen kita. Tagline kita berkongsi kegembiraan dengan keharmonian. Maksudnya kita nak sama-sama menyantuni masyarakat setempat, memberikan sedikit kegembiraan, berkongsi rezeki, mengedarkan juara-juara ini pada petang ini. Dan di sepanjang perjalanan kita juga kita ada menyediakan sedikit wang raya, pakaian raya untuk mereka-mereka yang memerlukan. Dan kita harap ini akan memberikan kesan dan impak dalam hidup mereka dan mereka dapat menyambut bulan puasa ini dan juga hari raya yang akan mendatang dalam keadaan yang lebih baik lagi.
Selain pengagihan juadah berbuka puasa dan pengedaran cenderahati kepada pelanggan, Petron turut meluaskan bantuan kepada lebih 300 peniaga di bazar terpilih. Kita juga ada menaja 2 bazar Ramadan. Yang pertama di Melaka dan yang kedua di Ipoh Perak. Di mana kita memberikan gas memasak secara percuma kepada penjaja-penjaja di bazar Ramadan. Kita juga memberikan topi dan apron untuk mereka bersama-sama menjaga kebersihan ketika menyediakan juadah. Kita juga ada Red Hot Raya Special kita, di mana pelanggan setia kita yang mempunyai mata ganjaran boleh menembus mata ganjaran ini untuk menukar dengan bahan-bahan asas dapur seperti beras dan minyak. Dan yang paling menarik sekali, sepanjang bulan Ramadan ini, pelanggan kami yang membeli dengan belian lebih daripada RM10 berpeluang untuk memenangi pakej umrah daripada Petron. Program Jelajah Ramadan RTM 2024 akan melabuhkan tirainya Sabtu ini di lokasi terakhir Petron Bandar Seri Alam Johor. Masuk edisi ke-12, program Jelajah Ramadan RTM 2024 diteruskan dengan pelbagai aktiviti menarik. Kali ini, Terengganu dipilih sebagai lokasi pelancaran dan akan berakhir di Johor pada 30 Mac depan. Pengarah bahagian program radio RTM, Saifuzaman Yusof berkata, jelajah turut melibatkan 34 stesen radio RTM seluruh negara. Unjuran kita pada hari ini untuk anak asnaf ataupun untuk anak yatim ialah seramai 40 orang pada hari ini. Dan juga pada petang nanti kita akan mengedarkan bubur lambuk yang kita ada pelbagai jenis. Kita ada bubur lambuk ayam Belanda, kita ada bubur kacang, kita ada bubur caca dan kita ada pelbagai lagi jenis bubur yang akan kita edarkan pada petang nanti di Petron Best Raya dan juga Petron Sungai Besi. Tambah beliau, ini merupakan komitmen tanggungjawab sosial korporat RTM terhadap masyarakat di samping memastikan jenama RTM tetap unggul dan menjadi pilihan penonton dan pendengar. Program jelajah kali ini turut menyenarai pelbagai aktiviti, antaranya mengagih bakul makanan kepada golongan sasar dan berbuka puasa dengan golongan asnaf. Raja Pemaisuri Agong Raja Zarif Sofia hari ini berangkat ke majlis pengagihan bubur lambuk di Masjid Jami Kampung Baru. Dianggarkan sejumlah 12,500 bungkus bubur lambuk diagihkan. Seri Paduka tiba pada 10.54 pagi turut berkesempatan meninjau penyediaan bubur lambuk dan beramah mesra dengan petugas semasa majlis berkenaan. Raja Zarif Sofia kemudiannya berkenan mengagihkan bubur lambuk kepada 20 wakil masjid dari 7 zon di wilayah persekutuan serta pertubuhan bukan kerajaan NGO termasuk golongan mualaf dan orang kurang upaya OKU. Sejumlah 50 kawah bubur lambuk dimasak secara bergotong royong seawal 7 pagi tadi melibatkan petugas masjid, sukarelawan dan warga Jabatan Agama Islam Wilayah Jawi.